Kembali dalam cerita di sebalik berita, saya Lokman Haris dan ya seperti yang kita sebut sebentar tadi, baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan 6 inisiatif untuk penjawat awam dan antara yang paling mencuri tumpuan adalah kenaikan gaji RM100 bagi kebanyakan grade penjawat awam. Kami tinjau apa kata rakyat selepas pemberian yang diumumkan oleh Perdana Menteri ini. Dan hari ini fokus kami adalah di Johor. Saya mau bersama dengan Aiman Hakim Awazmin. Aiman adalah wakil Astra Awani di Johor. Tapi sebelum kita menerus ke topik ini, Aiman, terkilan saya jika saya tidak sentuh sikit berkenaan dengan sambutan Merdeka, Hari Kebangsaan di peringkat negeri di Johor. Di Johor sambutannya bagaimana, Hakim Aiman? Terima kasih, Lokman. Jadi sempat untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65 buat kalangan warga-warga di Astra Awani dan juga buat kalangan penduduk di Malaysia sendiri. Jadi di sebelah pagi sempat saya meninjau sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Johor yang diadakan di Iskandar Puteri, Johor Bahru di sebelah pagi tadi, yang mana memperlihatkan sebanyak 131 kontijen dari pelbagai agensi termasuk badan beruniform dan juga jentera-jentera yang digerakkan dalam perarakan tersebut. Ini tidak lupa juga kepada 6,000 orang awam yang berbilang kaum turut hadir memeriahkan majlis itu, dan jumlah 6,000 ini juga sudah pun menunjukkan bahawa sambutan Hari Kebangsaan di Johor ini sudah pun meriah. Tambahan pula saya difahamkan selain daripada daerah Johor Bahru, ada lagi 9 daerah lain di negeri ini turut mengadakan sambutan ini secara serentak seawal 9 pagi tadi. Dan itu mungkin sedikit yang saya boleh kongsikan mengenai sambutan Hari Kebangsaan di Johor ini, Lokman. Sambutan Hari Kebangsaan sudah tentunya meriah di serata negara. Sekali lagi saya sebut, sebab selepas 2 tahun kita tak dapat sambut secara fizikal, kita balas dendam, dan itu yang kita suka untuk saksikan. Okey Aiman, fokus kita hari ini adalah bagaimana pengumuman Perdana Menteri diterima oleh penjawat awam di Johor. Soalan pertamanya adalah soalan paling mudah dan paling jelas, obvious. Apa penerimaannya dalam kalangan penjawat awam yang Aiman tinjau di Johor? Baiklah, terima kasih Lokman. Seperti sedia maklum bahawa semalam di Putrajaya Perdana Menteri pun dah ada umumkan beberapa inisiatif buat penjawat awam, dan persoalannya bagaimanakah perkara ini diterima oleh golongan penjawat awam di Johor, dan jawapannya pun mudah saja, Lokman. Ianya diterima baik dan disambut sangat baik dalam kalangan penduduk tempatan, khususnya mereka yang bergiat di sektor awam. Dan tidak lupa juga bahawa pengumuman Perdana Menteri semalam itu dianggap sebagai hadiah istimewa menjelang Hari Kemerdekaan yang ke-65 pada hari ini. Yang juga kalau boleh saya mempericikan sedikit mengenai pengumuman itu, antaranya melibatkan tambahan khas gaji, kenaikan gaji tahunan, pemberian bantuan khas kewangan tahun 2020, dan juga antara lainnya melibatkan kadar cuti rehat khas 5 hari untuk pegawai pendidikan, dan juga cuti tanpa rekod yang diperluaskan berangkumi kematian adik-beradik, nenek dan datuk-datuk. Jadi inisiatif ini diterima baik oleh penduduk Johor, khususnya mereka selaku penjawat awam. Jadi ianya juga diumumkan bagi menghargai jasa-jasa petugas penjawat awam. Dan dalam pada saya meraihkan sambutan kemerdekaan di Iskandar Puteri tadi, sempat untuk saya membuat tinjauan dalam kalangan penjawat-penjawat awam yang saya temubual bagi mendapatkan pandangan mereka mengenai perkara ini. Jadi saya tidak mahu bercerita lanjut mengenai apa yang mereka ulaskan. Jadi kita dengarkan sendiri apa yang mereka maklumkan kepada saya dalam tinjauan di Johor Bahru pagi tadi. Apa yang dicakap oleh PM tu amat bersyukur, sebab ia ada satu imbuhan tau untuk penjawat awam. Walaupun dia orang kata 100, tapi berbalik untuk masa pencen. Lagipun itu adalah satu imbuhan untuk kerja-kerjaan. Bukan saya pada semua contoh penjawat awam. Polis ke askar kan, dan juga cikgu-cikgu semua pun amat bersyukurlah apa yang dibentangkan semalam kepada untuk Malaysia. Kenaikan sebanyak 100 tu. Kira alhamdulillah lah, ada pertambahan daripada kenaikan gaji. Sebab sekarang pun ekonomi kita pun terlampau tinggi kos sara hidup. Tambah sikit tu bolehlah tampung sedikit kehidupan seharian kita. Jadi rasa bersyukurlah. Memang semuanya gembira lah ada kenaikan gaji pada tahun ni kan. Kita pun memang mengharapkan lebih, tapi dapat banyak tu pun alhamdulillah cukup lah. Dengan saya ni pun bukanlah penjawat yang berjawatan tinggi lah. Saya cuma S19 je. Jadi
Memang sangat-sangat bersyukur untuk kami di kalangan rakan sekerja saya semua amat-amat bersyukur. Nak sekarang ni tengah barang harga tengah naik. Sedangkan kami kadang makan pun apa yang ada je. Dengan ada inisiatif ni alhamdulillah lah dapat membela sikit lah nasib untuk kami penjawat awam ni. Dengan contohnya macam cuti dia bagi untuk ahli keluarga yang dia dah ada penambahan untuk adik-beradik kalau tak salah kan, adik-beradik meninggal. Sebelum ni tak ada, sebelum ni untuk ibu bapa saja dan isteri. Ya, Aiman, saya yakin sebahagian besar jika tidak semua penjawat awam bukan sahaja di Johor tapi di serata Malaysia menyambut baik pemberian-pemberian ini. Tidak dapat saya bayangkan senario di mana mereka tidak mengalukan pemberian ini. Sudah tentu kita akui keadaan sekarang pun agak sukar seperti yang Pak Cik tu sebut sebentar tadi, harga barang naik dan sebagainya. Jadi ia adalah satu benda yang memang dialu-alukan. Tapi di sebalik segala inisiatif baik yang diumumkan, mesti ada juga kadang-kadang yang bersifat skeptik ataupun sinis. Ada atau tidak dalam kalangan mereka yang Aiman terbual yang bersikap sedikit sinis yang mengatakan adakah ini menandakan PRU 15 makin hampir? Baik, terima kasih Luqman. Soalan tu memang agak berat untuk dijawab. Tetapi membandingkan saya membuat tinjauan sendiri dalam kalangan penjawat awam itu sudah pastinya kita tidak dapat elakkan jawapan-jawapan yang sinis dalam kalangan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang memaklumkan bahawa apa yang ditawarkan oleh Perdana Menteri itu tidak mencukupi. Dan mereka mengharapkan sesiapa sahaja yang mentadbir pada masa akan depan, sama ada kerajaan kini atau kerajaan baharu yang bakal mentadbir, perlu menawarkan lebih daripada apa yang ditawarkan. Bagaimanapun apa yang saya boleh rumuskan dalam tinjauan ini, rata-rata mereka mengucapkan syukur atas apa yang ditawarkan. Bagaimanapun jika ada lebih, berilah. Itulah apa yang mereka katakan pada saya. Walau bagaimanapun, tidak pula soalan dan jawapan yang saya terima itu menjurus kepada unsur-unsur politik dan sebagainya. Walau bagaimanapun apa yang saya katakan sebentar saja tadi, mereka mahukan lebih kerana apa yang rakyat sudah berikan, termasuklah bayaran cukai dan sebagainya. Mereka merasakan bahawa apa yang mereka beri lebih daripada apa yang mereka dapat. Jadi ada di kalangan mereka yang mahukan lebih, tetapi ada juga yang merasakan bahawa apa yang kerajaan tawarkan itu sudah pun mencukupi buat penjawat awam. Kerana kita pun tahu bahawa ada beribu-ribu penjawat awam di dalam negara kita, khususnya di negeri Johor ini. Boleh saya katakan memang hampir, kalau saya boleh katakan dalam 5 orang, ada saja dalam 3 dalam kalangan 5 orang itu yang bekerja di sektor kerajaan. Jadi saya menyifatkan bahawa sumbangan itu bukanlah terhad kepada nilai pemberian itu, tetapi jumlah yang ditawarkan kepada beberapa ramai penjawat awam di Johor ini. Jadi itu merupakan antara jawapan yang saya terima yang mungkin macam Luqman kata bersifat sinis. Walau bagaimanapun ianya tidaklah menjurus kepada membangkang kerajaan ataupun menolak apa yang diberikan itu. Mereka tetap terima, tetapi pada masa sama mereka mengharapkan usaha yang diberikan kepada orang awam ini berterusan daripada semasa ke semasa. Luqman. Saya kira kiraan terakhir adalah kira-kira 1.7 juta penjawat awam di seluruh Malaysia, dan ini adalah satu fenomena yang normal, Aiman. Hatta setiap kali bajet dibentangkan juga reaksinya adalah sentiasa ya bersyukur, mengalu-alukan, tapi kalau ada lebih bagilah lebih. Tapi di sebalik itu, dalam kalangan yang Aiman terbual di Johor, penjawat awam di Johor, adakah ia seperti biasa, iaitu mereka hanya minta sebarang wang ataupun pemberian ataupun kenaikan gaji lebih, atau adakah lebih daripada itu? Ada tak yang minta bukan sahaja wang, tapi mungkin seperti kita saksikan peluasan definisi untuk cuti dan sebagainya yang melebihi sekadar pemberian wang yang mereka minta lebih itu? Baik, terima kasih Luqman. Jadi kalau kita bercerita mengenai kadar cuti tambahan yang ditawarkan kerajaan semalam, ianya melibat kepada seluruh warga, tak kira sama ada lelaki maupun perempuan. Tetapi bagaimanapun ada di kalangan yang saya temubual sebentar tadi memaklumkan bahawa jika perempuan dapat cuti bersalin sama panjang macam lelaki, apa salahnya kalau lelaki dapat sama panjang macam perempuan? Jadi itu merupakan antara aspek ataupun perkara yang dimahukan. Bagaimanapun mereka faham bahawa tidak, ianya sukar untuk kita realisasikan bahawa cuti panjang itu
kepada lelaki kerana kita juga bergiat di sektor yang sedang meningkat naik dan kita memerlukan tenaga-tenaga yang mencukupi dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun ada yang berfikiran supaya cuti gaji itu ditambah. Bagaimanapun kita harus melihat kepada isu individu-individu yang dibayar gaji mengikut jam. Kalau ditetapkan cuti yang lebih lama, maka gaji mereka akan menjadi lebih rendah kerana mereka bergantung kepada jam bekerja. Jadi mungkin perkara itu harus diteliti sebelum ia dapat diaplikasikan. Jadi cadangan-cadangan itu bukanlah ianya bersifat sembrono, walau bagaimanapun kita perlu menelitinya daripada sudut yang lain juga. Seperti kita dapat lihat bahawa individu-individu yang juga dalam kalangan orang kurang berkemampuan seperti B40 dan sebagainya, mereka ini memerlukan kerja yang lebih supaya mereka dapat gaji yang lebih. Bagaimanapun ada individu yang mahukan cuti lebih supaya mereka mahukan masa yang lebih bersama keluarga. Jadi itu merupakan antara jawapan yang mereka katakan kenapa mereka perlu cuti lebih. Jadi kalau kita bercerita mengenai cuti lebih ini, mereka menjawab mereka mahukan masa bersama keluarga. Tetapi kita perlu melihat bahawa walaupun masa yang panjang, ianya tidak menjamin produktiviti ataupun sebarang motivasi untuk pekerja tersebut untuk bekerja baik di pekerjaan mereka. Jadi kita perlu menilai terlebih dahulu sebelum kita mencandakan apa yang kita mahukan dalam diri kita. Jadi mungkin itu sedikit dapatan daripada tinjauan di Johor Bahru tadi. Ya, menarik dapatan itu Aiman. Itu adalah kerumitan pentadbiran, sukar untuk kita puaskan semua pihak. Tapi menarik itu, jika cuti mengandung itu, paternity leave itu sama panjang untuk lelaki dan juga perempuan. Perempuan saya kira berapa? 90 hari. Lelaki juga mahu cuti 90 hari. Adakah Aiman setuju jika isteri Aiman melahirkan anak, Aiman juga kena cuti 90 hari? Baik, terima kasih Luqman atas soalan itu. Alhamdulillah saya belum mempunyai isteri. Bagaimanapun kalau saya mempunyai seorang, jadi saya beranggapan kalau ketika ini saya dibayar gaji mengikut jam bekerja. Jadi kalau saya mengambil cuti yang panjang, jadi ianya menyediakan sedikit pendapatan saya. Dan saya merasakan bahawa kalau cuti itu sama panjang dengan isteri saya, jadi siapa yang nak bekerja? Siapa yang nak cari makan minum? Jadi siapa yang perlu menyara keluarga pada ketika itu? Jadi pada pendapat saya, difahamkan kerajaan juga dah berikan cuti yang panjang buat suami kepada isteri yang sedang bersalin. Jadi pada pendapat saya, itu juga sudah mencukupi buat saya dalam menikmati cuti bersama isteri yang baru bersalin yang saya akan kahwini nanti. Okey, terima kasih Aiman Hakim Al-Azmin, Wakil Ekstra Awani Johor. Semuanya kita tidak boleh rule out kerana cuti paternity yang panjang ada kita saksikan di beberapa negara-negara Skandinavia. Sebagai contoh, ia boleh dilaksanakan di sana. Itu gunanya untuk anda berikan suara anda dalam penggubalan polisi. Dan untuk bajet 2023, Kementerian Kewangan menyediakan platform untuk anda menyediakan atau memberikan cadangan anda dalam perangkaan bajet pada tahun ini. Pergi saja, anda boleh Google, memberikan cadangan untuk bajet 2023. Suara anda juga penting kerana ini adalah nasib negara dan juga generasi masa hadapan. Itu saja untuk cerita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.